Hai semua, selamat kembali ke Bros of DK. Saya Leslie dan hari ini saya akan membawa anda dalam satu lagi pengembaraan. Dan hari ini kami berada di selatan Perancis dan kami sedang meneroka sebuah tempat terbiar yang mempunyai kisah yang sangat menyeramkan sehingga membuatkan saya sendiri rasa seram. Saya sudah melihat banyak perkara. Saya telah meneroka banyak bangunan, tetapi yang ini adalah salah satu yang paling gila. Sekarang kami sedang berdiri di halaman belakang, cuba mencari pintu masuk. Seperti yang anda boleh lihat, semuanya telah dipenuhi tumbuhan liar. Selama beberapa tahun kebelakangan ini, tempat ini telah ditinggalkan. Baiklah, kawan saya sedang membuka pintu di sini. Biar saya bantu dia. Baiklah, sekarang kami sedang berdiri masuk ke dalam sejenis bangsal yang nampaknya penuh sesak. Wah. Apa yang berlaku di tempat ini? Lihat traktor-traktor yang ditinggalkan ini. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci sedikit lagi dalam video ini. Tapi ya Allah. Ini nampak seperti sejenis istana. Rumah ini memang hebat. Rumah itu rumah di sebelahnya, betul? Oke. Kita sebenarnya dah terjebak dalam apa ni? Mari kita lalu di halaman belakang. Dan ya, inilah tempat yang kita cari. Rumah terbiar Annelies dan Michelle. Wah. Tingkap nampaknya terbuka di sini. Jadi mari kita masuk dan lihat apa yang ditinggalkan. Di suatu tempat di antara ladang anggur yang tidak berpenghujung dan kawasan luar bandar selatan Perancis, terdapat sebuah hartanah indah yang telah ditinggalkan selama suku abad. Keluarga Moulet mula tinggal di sini sebelum Napoleon memerintah kerajaan Perancis. Selama bertahun-tahun, mereka membina perniagaan yang berjaya dalam penanaman anggur dan pengeluaran wain. Kisah indah Puan Annelies dan Encik Michelle bermula, sehinggalah lahirnya anak perempuan mereka, Caroline. Caroline bukanlah seorang kanak-kanak biasa. Pada mulanya, dia kelihatan sangat normal, tetapi apabila dia mencapai usia balik, satu perubahan mula berlaku. Tiba-tiba, Caroline mula mengabaikan dirinya sendiri. Dia berhenti menjaga kebersihan dirinya. Dia tidak lagi memberus giginya. Dia menjadi ketagih alkohol dan hidupnya semakin merosot. Kabar angin juga mengatakan bahawa dia sering menjerit ke arah orang yang lalu lalang dari tingkapnya dan malah membaling buku kepada mereka. Ibu bapanya telah mencuba segala-galanya untuk memulihkan anak perempuan mereka, tetapi tidak berjaya dalam usaha mereka. Pada suatu malam, ketika dia berumur 24 tahun, dia meninggal dunia dalam tidurnya akibat keracunan alkohol. Selepas peristiwa-peristiwa menakutkan ini berlaku, ibu bapanya mengemas barang-barang mereka dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Mari kita telusuri kandungannya untuk mencari jawapan kepada kisah pelik ini.
Jadi semua, selamat kembali ke satu lagi pengembaraan oleh Bros of Decay. Saya Leslie dan hari ini saya merakam salah satu tempat terbiar paling gila yang pernah saya rakam. Bukan kerana rumah itu, tetapi kerana kisah yang anda baru dengar tadi. Kita akan melihat segala yang berlaku di tempat ini. Saya benar-benar teruja untuk meneroka tempat ini. Ia terletak di selatan Perancis dan tempat ini telah ditinggalkan selama 35 tahun. Annalise dan Michelle, ibu bapa kepada Caroline, saya patut sebut dalam bahasa Perancis sebenarnya, Caroline, meninggalkan tempat ini secara tiba-tiba, mengemas barang-barang mereka dan tidak pernah kembali. Biar saya tunjukkan kawasan ini kepada anda. Biar saya ceritakan apa yang berlaku di sini. Dan mari kita dedahkan kisah mereka. Apabila kita mula berjalan melalui halaman belakang, perkara pertama yang kita nampak ialah kereta yang mereka tinggalkan. Ini adalah kereta Citroen 2 kuasa kuda dan saya rasa ia dibina sekitar tahun 1960-an atau 70-an. Sekarang ia telah dilitupi sepenuhnya oleh duri dan pokok menjalar. Cuba tengok di sini. Kereta ini semakin rosak sepanjang 35 tahun sejak Caroline dan Michelle meninggalkannya. Betul-betul penemuan yang luar biasa. Dan pintu di sana akan membawa kita masuk ke kawasan mereka. Mari kita cuba lalu di sini. Kamu sudah boleh nampak banyak benda di atas tanah. Saya tak pasti jenis perniagaan apa yang mereka jalankan, tapi saya percaya ia ada kaitan dengan peralatan pertanian. Saya akan buka pintu untuk juru kamera saya, Martin. Okey, awak okey tak? Sebab ini agak susah dengan semua pokok menjalar dan duri. Kita tak nak benda tu masuk ke mata awak atau apa-apa macam tu. Wah, kita tiba-tiba berada dalam sebuah bangsal. Dan memang nampak macam orang-orang ni ada kaitan dengan pembuatan dan penjualan peralatan pertanian. Saya akan tunjukkan kepada anda. Dan ikut saya ke mana-mana. Dan kita akan lihat semua alat yang masih ada di sini, semuanya ditinggalkan. Mungkin di sekitar sana anda boleh tunjukkan kepada mereka. Di sini, Michelle dulu bekerja pada peralatan yang dia buat. Dan saya percaya bahawa orang-orang yang tinggal di sini juga adalah orang yang sangat kaya. Kerana terdapat begitu banyak artifak yang mendedahkan perkara ini di sekitar lokasi ini. Lihatlah traktor-traktor yang ditinggalkan di sini. Ini mesti sekurang-kurangnya berusia lebih daripada ratusan tahun. Tidak, bukan ratusan. Lebih daripada 100 tahun. Tayar keluli. Kita sudah lama tidak melihat traktor seperti ini. Mereka juga ada satu yang lebih baru di belakang sini. Tertulis Nuffield di situ. Nuffield. Ia adalah traktor dari Perancis. Dan satu lagi di sana. Dan apabila anda melangkah ke kawasan itu, perkara pertama yang anda lihat, ini sebenarnya bukan rumah yang mereka diami, tetapi ia adalah sejenis burg atau istana yang ditinggalkan. Saya akan panggil dia istana sebenarnya. Kita akan teroka yang itu di penghujung video, tetapi ia telah runtuh sepenuhnya, jadi kita perlu sangat-sangat berhati-hati di dalamnya. Dan kemudian kita melangkah ke kawasan mereka. Lihat mesin ini. Wah. Saya tak pernah lihat sesuatu seperti ini dalam hidup saya. Saya rasa ia untuk membuat bal jerami. Ia akan ditarik oleh kuda. Dia mungkin terlibat dalam perniagaan memulihkan peralatan pertanian bersejarah. Itu nampaknya satu perniagaan yang sangat baik untuk diceburi. Wah, sungguh satu karya agung. Saya langsung tidak tahu bagaimana mesin ini akan berfungsi. Dan kemudian kita juga ada bajak di hadapannya di sini. Sangat besar.
Itu akan ditarik oleh kuda. Wah, mari kita jelajah kawasan mereka. Kamu memang boleh nampak rumput sedang tumbuh. Pokok-pokok semakin mengambil alih dan tempat ini semakin terbiar. Sebenarnya suasana di sini sangat menyenangkan walaupun dengan kisah yang berlaku di sini. Pintu di sana nanti akan membawa kita ke atas istana ini dalam video ini. Tapi di sini kita dapat lihat rumah besar mereka. Saya akan panggil ini sebuah rumah agam. Macam manor itu istilah Prancis bagi villa. Dan ini memang sebuah villa. Kita juga boleh pasti tahu bahawa kita berada di selatan Prancis berdasarkan pokok-pokok palma yang tumbuh di sini. Sungguh tempat yang menakjubkan. Perkara terakhir sebelum kita masuk ke dalam. Mawar sedang tumbuh di sini. Kerana sekarang adalah musim bunga. Mawar merah jambu yang cantik di hadapan pintu utama mereka. Biar saya ketuk pintu dan lihat jika ada sesiapa di rumah. Jadi kami baru sahaja masuk ke dalam rumah melalui tingkap di sini. Dan inilah bilik pertama yang kami masuk. Ruang makan mereka. Dan ia sudah pun menjadi bilik yang sangat berbunga, cerah dan ceria. Seperti yang anda lihat, Annelies, bukan Michelle sudah tentu. Michelle ialah lelaki itu. Dengan bunga di merata tempat. Saya sentiasa anggap bahawa biasanya wanitalah yang menghias dalaman rumah kerana dia mempunyai cita rasa terbaik. Tetapi itu tidak selalu benar. Ada gambar Rembrandt di atas meja di sini tentang saraf tunjang. Seperti yang anda boleh lihat. Sebuah pelvis. Wow. Ini mungkin milik Caroline. Ada begitu banyak yang ditinggalkan di atas meja ini. Biar saya tunjukkan kepada anda. Ini satu lagi. Mungkin ia telah diambil ketika dia jatuh sakit sepanjang tahun-tahun lalu. Khila. Ia adalah pinggang. Ulang tahun berlian 60 tahun. Ya, tertulis di sini, ini adalah ulang tahun berlian perkahwinan Annelies dan Michelle. Wah, begitu juga dengan kami. Mereka telah berkahwin selama 60 tahun. Betulkah itu? Wah, itu memang boleh jadi benar sebenarnya. Dan kemudian kita ada perapian besar dengan penyedut asap di atasnya di sudut bilik ini. Tempat makanan akan dimasak. Dan abu terakhir dari 35 tahun lalu masih ada di situ. Dan yang di tepi ini nampak seperti sejenis pembesar suara, tapi saya tak pasti. Penemuan yang menakjubkan. Di atas meja ini kita juga masih ada sebuah surat kabar yang tertinggal. Dan yang ini dari tahun 132. Hampir 90 tahun usianya. Menggambarkan rel kabel dengan troli untuk membawa orang naik ke pergunungan Alpine di Prancis. Untuk pergi bermain ski kemungkinan besar. Terdapat sebotol wine yang separuh diminum di atas meja. Wah. Penyapu juga masih ditinggalkan di sini. Dan pintu masuk di sini membawa kita ke dapur mereka yang rosap teruk. Ya Allah. Gila betul kan semua. Kerosakan di tempat ini. Tingkap yang mereka biasa buka. Wah. Microwave di belakang sana. Beberapa periuk makanan. Begitulah rupa hidup kamu. Dan beginilah rupa rumah kamu selepas kamu tinggalkan planet bumi. Sebuah dapur dan penyedut asap yang kemas.
Semua periuk dan kuali masih tergantung dengan kemas di situ. Itu satu pemandangan yang gila. Dan di sebelah sini, kita ada semua kabinet terbina dalam dengan makanan, minuman dan minuman keras masih tersimpan di dalamnya. Bernard. Itu minuman yang hebat. Saya pernah minum sebelum ini. Alat pemotong rambut. Wah, Ini adalah salah satu. Oh, ini adalah sebuah mesin pertanian. Tertulis Renault di situ. Ia dari tahun 1919. Jadi Encik Misha mungkin ada kaitan dengan pemulihan mesin-mesin ini. Okey, sebab itu mungkin kita nampak mereka. Begitu banyak yang ada di halaman belakang. Dan kemudian di sebelah sini, kita ada sinki. Lebih banyak makanan lagi di seluruh kabinet-kabinet ini. Jadi, jangan buang masa lagi di dapur ini. Mari saya tunjukkan bahagian lain rumah ini kepada anda. Baiklah, inilah pintu masuk yang baru sahaja kita lalui. Kita tidak masuk melalui sini, tetapi kita telah mengetuknya dan ia tidak boleh dibuka lagi kerana ada pintu yang telah jatuh di atasnya. Wah, sarang labah-labah betul-betul menutupi pintu itu. Dan itu membawa orang ke lorong rumah yang juga dihiasi sepenuhnya dengan kertas dinding yang indah ini, yang kini sudah mengelupas dari dinding selepas bertahun-tahun. Dan itu membawa kita ke bilik lain. Oh, ya Allah. saya baru saja melangkah ke dalam lubang di sini. Itu agak menakutkan semua orang. Itu membawa kita ke dalam sebuah bilik tidur sebenarnya. Ya Allah. Lihat ini. Kita baru saja masuk ke dalam salah satu bilik tidur di tempat ini. Meja sisi yang cantik. Patung Maria di situ. Memegang salib. Apa yang kita ada di sini? Buku yang indah. Yang saya sendiri pun tak habis baca. Ia masih berada di salah satu muka surat terakhir. Der Glaser. Jam yang indah juga. Mereka benar-benar sukakan reka bentuk bunga. Tempat ini. Gambaran istana desa Perancis. Di seluruh kertas dinding ini. Dan katil itu masih lagi teratur, walaupun sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Itulah yang saya benar-benar suka. Sebuah muka jam dengan seekor gajah di atasnya. Cointreau itu sebenarnya adalah minuman keras Perancis yang sangat tipikal. Dan juga Calvados di sebelah sini. Mari kita buka salah satu kabinet terbina dalam yang sangat besar ini. Saya hampir terjatuhkannya. Biar saya letakkan ini ke tepi. Ia sebenarnya agak berat, saya tak pasti apa benda ini. Tapi saya rasa ia adalah hiasan untuk jam itu. Baiklah, sekarang kita boleh membukanya. Dan itu hanya mendedahkan ruang simpanan di dalam kabinet ini. Di tengah-tengah bilik kita ada perapian ini yang mereka akan nyalakan pada waktu malam untuk memanaskan bilik yang indah ini. Dan di atas perapian terdapat gambar perkahwinan ini yang sebenarnya diambil di kawasan hartanah ini. Dan dua orang ini, adakah mereka Caroline? Adakah mereka Michelle dan Anneliese? Saya tidak pasti kerana ia kelihatan seperti gambar yang sangat lama. Tapi anda boleh nampak istana di belakangnya di sini. Tidak, ini dari tahun 1892. Itu mungkin datuk dan nenek Anneliese dan Michelle.
Bunga-bunga dijadikan hiasan di sini. Saya tidak akan buka yang ini kerana saya perlu alihkan banyak benda untuk buka yang itu. Lebih banyak minuman keras di sini. Lihat ini. Kita ada sebotol champagne. Calvin? Tidak, ini sebenarnya Wayne. Wah, kita sudah tentu berada di Perancis. Dan Wayne sangat biasa di sini. Oh, ini adalah trofi dari Jupiler dan itu sebenarnya bir dari negara saya. Belgium sudah tentu mempunyai salah satu bir terbaik di dunia. Jadi, tidaklah luar biasa untuk melihat sesuatu seperti itu. Dan sekarang kita ada sebuah meja di sini di tengah-tengah. Betapa cantiknya postcard ini. Wah, ada postcard yang mereka buat bergambar tempat ini, istana yang ada di kawasan ini. Dan seperti yang anda boleh lihat dengan lebih dekat, kereta yang dulu penuh dengan tumbuhan di halaman belakang, kini berdiri di sini, di hadapan istana. Ya Allah, itu adalah gambar yang sangat-sangat indah. Sebuah postcard, ya, postcard. Ini kelihatan seperti sejenis panel kaca yang mereka buat. Resit tulisan tangan juga ditinggalkan. Saya akan periksa barang-barang ini dan tunjukkan kepada anda. Dan kemudian ada pemain rekod di bawahnya. Wah, dan ada satu lagi di belakang sini juga. Hebatnya bilik ini. Saya nampak sesuatu lagi. Satu lagi mesin pertanian yang telah dipulihkan itu. Ada gambaran mengenainya di sini. Wah, cantik. Dan juga jam dinding yang sudah tiada muka jam lagi. Ditinggalkan di dinding di sini. Dan kemudian kita masuk ke dalam bilik ini yang saya baru nampak dari ekor mata saya. Dan saya rasa inilah tempat Michelle menjalankan urusannya, membuat invoice dan semua perkara ini. Lihatlah bilik kerja yang sangat-sangat indah ini yang baru sahaja kita masuki. Ia kelihatan lebih seperti perpustakaan daripada bilik kerja. Apabila anda mula-mula masuk ke dalam bilik ini, anda akan nampak saya rasa sejenis kerusi doktor gigi yang dia letakkan di sini untuk menjalankan kerjanya. Saya rasa, ya, ia sangat-sangat berat. Dan ia juga ada tuas ini untuk menarik dan menurunkan pesakit dengannya. Saya rasa anda boleh pump ia naik seperti itu. Wah! Ia benar-benar sedang hancur. Dan kemudian macam ada meja tulis di sini juga. Beberapa cermin matanya yang ditinggalkan. Dan satu lagi di sini. Mari kita satukan semuanya. Sebuah muka jam di atas sana. Jurnal. Zaman Renaissance. 1835 dari Paris. Mari kita buka ini. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah sebuah buku kecil yang sangat lama yang ditinggalkan di sini. Dan bahkan, semua surat yang pernah dia tulis kepada pelanggannya masih ditinggalkan di sini. Tarikh pada surat itu tertulis tahun 1964. 1964. Dan sebenarnya ia adalah setempos dari Lourdes. Wah. Saya juga boleh nampak postcard ini di bawah sini. Saya rasa ini adalah istana Versailles, tepat sekali. Bilik Louis X VI. Jadi yang ke-14, Louis yang ke-14. Ia adalah postcard tempat itu. Salah satu tempat kegemaran saya untuk dilawati di Perancis. Di sini, beberapa kunci beliau pun masih tertinggal. Dan juga peta Perancis. Dan lihat bahagian sisi meja ini. Semua buku yang disimpan di sini.
Susunannya sangat-sangat menarik. Ini adalah salah satu bahagian kegemaran saya dalam rumah ini. Dan lebih banyak lagi surat-surat ini ditinggalkan di sini. Dan semuanya ditulis tangan. Seperti yang orang lakukan pada zaman dahulu. Sekarang semuanya dibuat dengan komputer. Tetapi ini memerlukan masa dan dedikasi. Di atas ini kita ada sebuah proyektor dari zaman dahulu. Dan satu lagi, muka jam di bawah sini juga. Banyak sangat benda untuk dilihat di tempat ini. Saya tak boleh berhenti menyelongkar di situ. Tengok kereta kuda yang digambarkan di sini. Juga dari Istana Versailles di Paris. Dan yang ini ditulis sepenuhnya. Ia menyatakan bahawa ia dari tahun 1919. Poskat ini berusia lebih daripada 100 tahun. Lebih daripada 100 tahun usianya. Dan kita juga ada mesin jahit yang lebih menarik di bawah sini. Dan juga lihat semua invoice yang tergantung di sini. Bukankah itu gila? Ini semua adalah invoice yang Encik Michael buat untuk pelanggannya. Wah, saya suka menemui bilik seperti ini yang menyimpan sejarah dan menjadi kapsul masa. Mari kita lalui lorong di sini dan masuk lebih jauh ke dalam rumah. Di sinilah orang ramai masuk dan keluar juga. Ada lagi gambar sinar X itu di atas lantai. Saya tak akan ulas setiap satunya secara terperinci. Kaset-kaset yang ditinggalkan. Lebih banyak lagi. Ini semua adalah kaset-kaset yang mereka buat. Mereka juga menulis di situ apa yang tertulis 9 Jun 1983. Dan ini untuk hari jadi, setakat yang saya boleh baca. Saya rasa kita masuk ke dapur di sini, ke kiri, ke kanan. Maafkan saya. Saya suka bagaimana pintu-pintu ini dibuat pada masa itu. Mekanisme pada pintu itu memang mengagumkan. Sebuah kafe yang sangat besar, dapur yang sangat besar sebenarnya, untuk hanya 3 orang sahaja. Dan sebuah penyedut asap yang sangat besar, betul-betul di sebelah saya di sini. Saya akan matikan lampu saya dan tunjukkan kepada anda. Bila saya matikan lampu ini, anda boleh nampak cahaya. Dari atas sana, masuk ke dalam tempat ini. Saya harap anda boleh nampak ini dengan jelas. Biar saya buka lampu semula sekarang dan tunjukkan kepada anda bahawa kita berada di dalam hud pengudaraan. Cahaya sedang membanjiri tempat ini. Wow. Mereka ada ketuhar di sini, periuk memasak yang digunakan untuk menyediakan hidangan terakhir. Saya rasa sebelum Anneliese dan Michelle, lebih ramai orang pernah tinggal di tempat ini. Lihat periuk memasak yang kita ada di sini. Itu sekurang-kurangnya untuk memberi makan 100 orang. Wah, apa yang tertulis di situ? Blanc. Foundry. Ya, daripada sejenis model foundry. Doris Despos. Saya boleh baca, tak begitu jelas. Tapi anda akan panaskan dari bawah sini dan kemudian anda boleh masak makanan anda dalam periuk ini. Dan di dapur, ada begitu banyak makanan yang ditinggalkan begitu saja. Sedang rebut. Makanan dalam tin, sesuatu yang sangat biasa ditemui di tempat terbiar yang dilupakan. Sebuah beg pakaian untuk mengembara ke seluruh dunia dan melihat negara-negara yang berbeza. Itulah yang saya suka lakukan dalam hidup saya, mengembara ke seluruh dunia.
melihat perkara-perkara yang berbeza, bertemu pelbagai jenis orang. Dan meja makan yang besar itu juga masih ditinggalkan di sini. 2, 4, 5, 6, 7, 8 kerusi. 8 kerusi di tempat ini. Wah. Saya rasa mereka hanya gunakan ruang makan pertama yang kita nampak tadi. Gunung-gunung Alpine di Perancis digambarkan di sini. Sebuah lampu diraja di atas. Adakah ini Notre Dame? Ya, betul. Dan ini sudah tentu sebelum ia terbakar. Dan menara yang kita lihat di atas ini runtuh sepenuhnya. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame di Paris. Kita juga ada kalender di sini yang dari tahun 1900. Saya tak tahu, saya dah tak nampak huruf terakhir lagi, nombor terakhir. Tapi tengok kalender ni, macam mana ia dibuat. Saya memang suka sangat. Makanan pun masih ada lagi di sini. Okey. Menarik semua ini. Sangat-sangat menarik. Saya belum tengok yang ini lagi. Ya, seperti diploma keluarga atau sesuatu seperti itu. Botol-botol arak semua ditinggalkan di sini. Okey. Kami dah tengok dapur. Ini tangga dia. Tapi sebelum tu, ada satu lagi bilik yang kita kena tengok kat sebelah sini. Saya rasa ini adalah bilik utility di mana kerja-kerja membasuh dilakukan dan sebahagian makanan disediakan di sini. Dan saya juga nampak ada bilik air. Pertama sekali, mari kita fokus pada bahagian ini dulu. Kerana kita ada satu lagi hood penyedut asap di sini. Wah. Mereka juga memasak makanan di dalam bilik ini seperti yang anda boleh lihat. Beberapa alat ke sebelah sini. Wow. Kita juga ada beberapa topi daripada analis yang masih tertinggal di sini. Pintu ini. Kamu memang boleh nampak yang ia sudah lama tidak dibuka. Sarang laba-laba sangat jelas kelihatan di atasnya. Memang gila betul. Penyangkut baju dan segala-galanya. Biar saya tunjukkan juga di dalam bilik air bagaimana rupanya dulu. Ini adalah bilik air mereka. Di sini ada tandas dan sinki, sangat asas. Saya rasa tempat mandi mereka ada di sini. Lihat alat yang mereka buat untuk menahan kepala pancuran mandi. Wah. Mereka bukan jenis orang yang terus beli yang baru. Mereka betul-betul cuba untuk baiki yang ini. Mereka betul-betul cuba. Mari kita naik tangga yang indah ini ke tingkat atas dan lihat apa yang ditinggalkan di sana. Okey, saya kena berhati-hati sikit sebab saya rasa yang ini tak begitu stabil semasa melalui tempat-tempat ini. Anda juga kena sangat berhati-hati di mana anda berjalan sebab tempat ini memang telah ditinggalkan selama 35 tahun. Anda kena sangat berhati-hati dengan itu semua. Tapi sekarang di sebelah kiri kita sedang masuk ke dalam bilik tidur Caroline. Dan ini sebenarnya bahagian paling sedih dalam rumah ini. Saya akan ceritakan sebuah kisah tentang bilik ini. Jadi, Annalisa, ini adalah katilnya, tempat dia tidur, tempat dia membesar, dan tempat dia mengalami gangguan mental. Dan ini adalah tingkap yang kita lihat di sini. Dan di sini, orang-orang di bandar sentiasa berjalan lalu kerana jalan itu betul-betul di hadapan tingkap. Dan dia akan berada di dalam bilik ini, di hadapan tingkap ini sepanjang masa, memandang keluar dan membaling barang kepada orang, menjerit kepada orang, memanggil mereka orang miang dan macam-macam kata kesat. Dan orang-orang yang lalu di situ
sudah tentu, tidak melakukan apa-apa kesalahan. Tetapi begitulah cara otak Caroline berfungsi. Dan pada satu ketika, di waktu malam, pada usia 23 tahun, dia sedang berbaring di katil ini, mungkin di bawah pengaruh dadah, alkohol, dan perkara-perkara lain. Dia tercekik dalam muntahnya sendiri. Saya 99% pasti bahawa cerita ini betul kerana penduduk bandar telah mengesahkannya. Dan sudah tentu, orang-orang ini telah mengalaminya. Kerana ia berlaku 35 tahun yang lalu, bukannya 1 abad yang lalu atau sebagainya. Orang-orang yang tinggal di bandar ini pernah berdepan sendiri dengan gadis ini dan perkara-perkara yang dilakukan. Dan itulah bahagian paling menyedihkan tentang rumah ini dan mungkin juga salah satu kisah paling sedih yang pernah saya ceritakan. Seluruh shilling telah runtuh betul-betul di atas katil, meninggalkannya hancur berderai. Malah kepalanya masih tergantung di sisi katil. Ini betul-betul menyentuh hati saya. Ini betul-betul menyentuh hati saya. Katil ini masih dikemaskan sejak hari tertentu itu. Bantal-bantalnya masih ada di situ. Dan nampaknya ada satu lagi katil di belakang katil ini. Wow. Tempat ini memang menyedihkan, saya boleh rasa apa yang berlaku di sini. Saya tak percaya pada perkara-perkara spiritual atau apa-apa, tapi saya memang boleh rasa benda buruk pernah berlaku di sini. Ada gambar seorang tentera 1818 tertulis pada kolah bajunya. Seekor anjing dan seekor kucing digambarkan di sini. Di bawahnya ada sebuah radio. Mari kita lihat kalau pakaiannya juga ditinggalkan. Tidak. Tapi cadar katilnya ada. Wah. Betul-betul sebuah bilik. Betul-betul sebuah bilik. Saya rasa almari pakaian di sana adalah untuk pakaiannya, tapi sudah tentu saya tak akan pergi ke sana sebab terlalu berbahaya untuk ke sana. Baiklah, mari kita berpatah balik. Mari kita tinggalkan bilik ini. Saya akan tutup pintu ini. Ya. Saya nak tutup bahagian ini. Wah. Kisah ini betul-betul mengejutkan. Semua, bila saya dengar, saya memang terkejut sangat tentangnya. Mari kita teruskan lagi semua. Mari kita teruskan lagi. Kadang-kadang kita kena ceritakan kisah yang kita sendiri tak nak ceritakan. Tapi ia perlu dikongsikan. Dalam bilik ini pun ada 2 lagi katil. Dan kita ada perapian di sebelah sini. Perapian yang sangat cantik. Juga sangat cantik. Dahulu ia merupakan bilik yang sangat cantik. Tetapi sekarang sudah tentu ia tidak lagi begitu. Saya rasa saya sering melihat perabot seperti ini di banyak tempat. Pada mulanya saya ingatkan ia adalah sebatang palang. Tetapi bila saya lihat dengan lebih dekat, saya sebenarnya tidak pasti apa benda ini. Ada sesiapa tahu apa kegunaan alat ini sebab saya memang tak tahu. Cuma ada tangga di sebelah sini. Baik. Mari kita lihat bilik-bilik tidur terakhir di tempat ini. Saya sedang berjalan perlahan di lorong sini. Kita juga ada katil bayi di sini. Wow, apa tujuannya? Saya tidak tahu sebahagian daripada kisah-kisah ini. Kisah-kisah itu ya memang mengganggu. Saya tak faham kisah-kisah itu. Saya memang tak faham. Tapi kita masuk ke bilik tidur utama. Di sini, anda boleh lihat sebuah katil besar di mana Anneliese dan Michelle pernah tidur bersama. Katil itu masih lagi dikemas, walaupun selepas bertahun-tahun, bantal masih terletak di atasnya. Reka bentuk yang cantik, berlapis tembaga,
Tidak, ia bukan berlapis, ia hanya reka bentuk tembaga. Tembaga atau loyang. Saya selalu tidak pasti apa sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana untuk menentukannya atau apa-apa. Jika ada sesiapa yang boleh beritahu saya, maklumkan saja bagaimana Anda boleh tentukan sama ada ia loyang atau tembaga. Sebuah patung keagamaan di atas sini, di atas meja sisi katil, dan sebuah bekas kencing di bawahnya. Corak biru yang indah di atasnya. Di sini kita ada gambar kincir angin di ladang. Mari kita lihat apa yang ada dalam bilik ini. Di sebelah sini kita ada kerusi berlapik dengan Anneliese. Beg kulit ular Anneliese di sebelahnya. Ini mesti barang yang agak mahal sebenarnya. Saya pun suka kerusi ini. Wow. Dan saya rasa ini adalah mesin penyilat yang kita nampak di sini. Ya, betul. Ini mesin penyilat. Barang yang sangat lama. Dan kemudian kita ada kabinet terbina dalam ini. Anda boleh membukanya dan ia mendedahkan satu kostum, mungkin milik Encik Michelle. Malah pen beliau masih ada di dalam poket di sini. Pada minyak itu tertulis mungkin minyak yang digunakan oleh beliau untuk peralatan pertaniannya. Wah, menarik, banyak sekali gambaran keagamaan di sini. Sebuah mesin jahit Omi baru di bawah sana. Dan sebuah almari pakaian juga dengan reka bentuk yang sama padanya. Dan kemudian kita ada satu bilik terakhir di belakang sini. Okey, dan ini juga dahulunya merupakan sebuah bilik tidur. Seperti yang anda boleh lihat, sangat kecil. Nota bertulis dalam bahasa Perancis dari tahun 1953. Di situ, seronok untuk dilihat. Dan kemudian kita ada satu lagi bilik tidur di sebelah sini dengan kabinet bina dalam di kedua-dua belahnya. Ini adalah kabinet yang sama seperti yang kita lihat di bilik tidur yang lain. Okey, mereka juga ada satu kostum, mungkin milik Anneliese di sini. Lihat bilik tidur ini, dan ini juga adalah katil yang sangat kecil yang ditinggalkan di sini. Lihat ini. Ada beberapa tasbih di atas katil itu sendiri, katil beralas seperti yang anda boleh lihat. Hebat. Dan ada sebuah televisyen di sebelah sini. Bilik ini. Awak tak boleh guna alat kawalan jauh pun untuk yang ini. Itulah betapa lamanya ia. Bilik terakhir yang indah dalam rumah ini. Dan sekarang perkara terakhir yang saya akan lakukan ialah saya akan melihat ke dalam istana dan tunjukkan kepada awak bagaimana rupanya dulu. Jadi mari kita pergi ke sana sekarang dan saya akan tunjukkan istana itu kepada awak. Baiklah semua, kita sekarang berada di luar dan kita sedang berdiri di hadapan istana. Saya benar-benar teruja nak tengok apa yang ada di dalam sana. Jadi mari kita pergi ke sana dan lihat apa yang masih tinggal di tempat ini. Runa juga baru beritahu saya bahawa ada ruang simpanan wine bawah tanah. Adakah ia di sini? Betul ke? Itu tunggu saya. Ada lampu di sini. Okey. Sebab kita perlukan cahaya di sana. Dalam tu sudah tentu. Oh. Ya Allah, kita sedang masuk ke dalam istana sekarang. Seperti anda lihat, ini sebenarnya digunakan untuk menghasilkan wine. Jadi, Anneliese dan Michelle mungkin juga terlibat dalam perniagaan membuat wine. Semua botol wine yang ditinggalkan di sini, semuanya kosong, sudah tentu.
Dan kemudian, di tengah-tengah istana ini, kita ada tong Wayne yang sangat besar. Ada pipe kecil di atas sini yang boleh Anda buka dan isikan botol Wayne Anda daripadanya. Malah ada beberapa gabus yang ditinggalkan untuk menutup botol-botol itu. Adakah lagi yang boleh dilihat di ruang bawah tanah ini? Daripada ini, okey, saya tidak. Pasti apa itu? Awak tidak pasti apa itu? Peranti apa yang awak maksudkan? Wah, ada lubang besar di lantai sini. Saya kena berhati-hati sikit. Okey, ini untuk memerah anggur rasanya. Saya rasa yang ini untuk memerah anggur. Ya Allah, tengoklah peranti yang kita ada di sini. Saya rasa ini adalah alat pemerah anggur mechanical. Mesin yang menakjubkan. Okey, sekarang mari kita naik ke atas istana dan tengok apa yang ada di sana. Malah ada basikal lama yang ditinggalkan di sini. Dan satu lagi mungkin daripada Caroline. Mari kita pergi lebih jauh. Di sini ke tangga ya. Baiklah, mari kita naik ke sana. Sampai ke puncak istana yang sedang runtuh sekarang, seperti yang Anda semua boleh lihat. Ya Allah. Di sini kita boleh lihat gambaran keseluruhan rumah di sebelah dan lihat bagaimana ia runtuh selama 35 tahun ia terbiar. Juga nak tengok yang ini. Bilik-bilik yang sangat besar. Kemungkinan besar orang juga pernah tinggal di tempat ini sebelum ini, tetapi sangat-sangat awal, sebelum zaman Anneliese dan Michel. Dan di sini kita ada satu lagi bilik besar. Wah. Baiklah, mari kita pergi ke bahagian paling atas sekarang. Bolehkah? Awak belum cuba lagi. Itu tangga. Baiklah, tangga itu bukan senjata. Awak takkan cakap macam ni. Awak? Okey, tak. Saya rasa ini adalah titik tertinggi yang kita boleh capai. Dan dari sini kita juga dapat pemandangan bandar yang cantik. Mungkin boleh tunjuk sekeliling, wah. Dari pintu di sini, anda boleh lihat seluruh bandar dan gambaran keseluruhan tempat ini. Baiklah semua, saya rasa di sinilah saya akan tamatkan video ini dengan alam semula jadi mengambil alih tempat ini, pokok-pokok tumbuh di dalam sini. Wah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menonton video minggu ini. Ia adalah tempat yang menakjubkan untuk diterokai, kisah yang luar biasa dan sangat menarik untuk dilihat. Jika anda suka video ini, sila tekan suka dan langgan. Jika anda baru di saluran ini, jangan terlepas sebarang penerokaan kami. Dan juga dalam keterangan, terdapat pautan ke Patreon. Mereka boleh menyokong kami dan membantu kami meneruskan pengembaraan di seluruh dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan saya akan jumpa anda minggu depan dalam satu lagi pengembaraan epik. Selamat tinggal. Saya sangat sayangkan anda semua.